Didik TV KPM. Tadi kita dah faham, makin lama makin faham, dan kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu bagaimana kita nak ukur keluasan luas dalam satu kawasan dalam peta topografi. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Peta topografi dapat menggambarkan kawasan sekata dan tidak sekata. Maksud sekata ni maksudnya luas dia mudah diukur. Tidak sekata ni kita agak macam confuse sikit. Yang mana satu? Yang ni luas dia besar ke kecil ke, itu dipanggil tidak sekata. Betul. Okey. Kawasan sekata mempunyai sisi yang sama panjang seperti kawasan perumahan terancang. Taman perumahan kan sama ada susunan dia. Jadi mudah kita nak ukur keluasan. Tapi kalau yang tak terancang, contoh kawasan tidak sama panjang, getah, padi, paya, hutan, kawasan tasik, dia berlengkuk-lengkuk kan. Okay, kita susah nak ukur, tapi itu dipanggil kawasan tidak sekata. Sekata mudah diukur, mudah ditentukan. Okay, kalau tidak sekata kita agak keliru sikit. Tapi ada cara yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk mengukur keluasan dalam peta topografi. Okey. Kaedah segi 4 grade boleh digunakan untuk mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata. Seperti yang ada di hadapan Lokman sekarang adalah peta topografi, dia ada petak-petak. Ya, betul. Garisan tegak, garisan melintang itu. Itu dipanggil petak grid. Saya yakin murid-murid di rumah pun biasa jumpa yang dinamakan dengan petak grid. Ini digunakan untuk mengira keluasan. Okey, saya teruskan lagi. Teknik mengukur keluasan dalam peta topografi, kita tengok dia ada beberapa langkah dekat situ. Kita akan cuba untuk fahami satu persatu. Sekiranya tak faham, angkat tangan. Angkat tangan cikgu. Saya tak faham, minta ulang. Macam Lokman biasa buat kan. Cikgu tak faham, boleh tak cikgu ulang? Saya tak berapa nak faham. Tidak salah murid-murid di rumah. Sekiranya tidak faham, boleh minta guru untuk mengulangi apa yang diajar supaya kita lebih faham. Yang pertama adalah kira keluasan satu segi 4 grid. Kena ingat langkah ni. Main catat ya. Kira keluasan satu segi 4 grid. Macam mana nak kira luas? Kita akan tunjuk sebentar lagi. Yang kedua, tandakan. Ingat tandakan satu pada segi 4 grid penuh. Satu pada segi 4 grid penuh. Apa maksud satu? Satu tu kan lengkap. 3/4 pada segi 4 yang 3/4 penuh. Dia tak penuh lah. Ada satu ruang kosong. 3/4. 1/2 pada segi 4 grid separuh penuh dan 1/4 pada segi 4 grid 1/4 penuh. Sudah ada 5 perkara, 4 perkara. Maafkan saya, 4 perkara, 1 penuh, 1 3/4, 1 1/2, dan satu lagi adalah 1/4. Jadi kena ingatlah. 1 3/4, setengah, 1/4. Dan langkah ketiga, kira bilangan segi 4 grid penuh, 3/4 penuh, separuh penuh dan 1/4 penuh untuk memastikan keluasan keseluruhan kawasan yang kita hendak ukur dikira sepenuhnya. Agak macam-macam, nampak macam confuse lagi tu. Macam mana kita nak kan? Murid-murid di rumah kalau confuse ataupun keliru lagi, kalau keliru lagi tak apa. Saya faham, cikgu faham. Kita pergi satu persatu dengan berhati-hati supaya semua orang dapat faham dan dapat aplikasikannya nanti. Okey, kita pergi kepada contoh di sini. Saya ada berikan contoh. Dia ada agak, saya maklum bukan, dia tidak susah, tapi dia perlukan pemerhatian yang lebih fokus. Lebih mendalam supaya kita sama-sama faham. Sebagai contoh dekat sini, kita nak kira keluasan ladang keris jati. Seperti yang dekat sini ladang keris jati ni, yang saya contoh berwarna merah tu, saya gariskan yang berwarna merah tu. Itu adalah kawasan yang kita nak tanda. Perkara pertama, kita kena ukur dulu ataupun tentukan dulu kawasan yang hendak kita kira keluasannya. So kita ni terbang kat situ kan. Bukanlah suruh terbang macam ni. Macam contohnya saya tandakan dulu. Ladang keris jati ni supaya saya tahu lokasi ataupun tempat yang saya akan ukur. Faham ya? Faham? Faham. Kita pergi kepada yang pertama tadi. Apa langkah pertama tadi?
Langkah pertama ialah kita perlu kira keluasan. Satu segi empat. Segi empat. Ya. Okey, satu segi. Kita ambil satu segi empat. Terbang lagi warna biru tu satu. Okey, macam mana formula untuk mengira keluasan? Okey, panjang, darat, lebar. Ya. Okey, panjang dia, darat, lebar. Macam mana kita nak tahu panjang ni berapa cm, lebar dia berapa cm? Kita ukur pakai pembaris. Katalah saya dah ukur pakai pembaris. Okey, ni adalah 2 cm. Dia punya lebar dia, panjang dengan lebar 2 cm 2 cm. Okey, kita gunakan skala 1/50,000. Bermaksud 1 cm bersamaan 0.5 km. Ya. Okey, kalau dapat 2 cm dapat 1 km. So nak cari ataupun bagaimana nak tentukan keluasan satu petak, kita darablah. Panjang darab, lebar 2 cm ni bersamaan dengan 1 km. 1 darab dengan 1 darab dengan 1 dapat 1. So, keluasan bagi satu petak ni adalah 1 kilometer persegi. Ya. Kita dah selesaikan yang pertama kan. Saya terlupa bagi bintang tadi, jawab Okey. cepat. Bagi Berapa, bintang, cikgu? langkah pertama tadi terus dapat jawab. Dengan pantas je Lokman jawab. 1 bintang tu Lokman. Terima kasih, cikgu. Okey. Kita dapat dah tentukan satu petak. Seterusnya kita nak tentukan okey, mana yang petak penuh, Betul. mana yang petak 3/4, mana yang 1/2 dan mana 1/4. Agak-agak yang warna yang saya tanda warna biru tadi yang terbang tadi kan, penuh ke 1/4 ke 1/2 ke Penuh, 3/4? cikgu. Penuh dengan nilai yang nombor 1. Betul. Okey, penuh. Okey, ini penuh. Kita terus kira mana lagi yang penuh. Seterusnya okey, yang 1. ini pun penuh dengan nombor 1. Maksudnya Ya. penuh. Yang seterusnya ada lagi penuh? Ada lagi. Cikgu. Okey, ada lagi. Okey, tambah lagi 1. Petak penuh. Ada lagi? Ada lagi. Okey, yang di atas itu, atas perkataan ladang keris jati, penuh. Di sebelahnya juga penuh. Ada lagi? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, ingat Lokman ingat ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4, ada 5. Okey, petak yang penuh. Okey. Seterusnya kita pergi pada 3/4. Baik. Okey. Adakah ada 3/4? Okey, ni adalah 3/4. Okey. Sebab 1/4 lagi tidak diwakili oleh ladang keris jati. Yang atas pun Okey, 3/4. Atas pun 3/4. Okey, bagus Lokman, cepat, Okey. pantas. Okey, adik-adik rumah boleh juga cuba Yang teka-teka. sebelah 3/4. Sebelahnya pun 3/4. Sebelah satu tu 3/4 juga. Sebelah yang satu yang atas tu 3/4. Okey. Atas dia 3/4 juga. Okey. Ada lagi 3/4? Tak ada, cikgu. Tak ada. Bagus. Okey. Seterusnya Yang ni 1/2 tak silap 1/2. saya. Okey, betul. Okey. Ingat nanti takut terlupa nak bagi bintang. Jawab. Ya. Tanda faham. Okey. 1/2. Dan yang terakhir pun saya rasa 1/2 juga. 1/2. Okey, kita selesai 1/2. Ada tak lagi? Ramai rasa yang lain. Saya rasa 1/4 berada Okey. di hujung, cikgu. Ujung, Atas, okey. Atas, dan bawah. satu lagi. Ada satu lagi kat Dan bawah. satu lagi dia, betul. Betul. Ada berapa 1/4 tu? 3, cikgu. Ada 3. Okey, mungkin buat catatan. Okey. Baik. Kita pergi pada yang seterusnya, bagaimana kita nak kira tadi. Kita dah tahu dah 1 yang penuh macam mana, yang separuh macam mana, 3/4 macam mana, 1/4 macam mana. Ini adalah contoh. Saya dah bagi contoh ni. Mungkin contoh yang saya beri ni ada betul ataupun ada yang salah. Tapi kita nak tengok sama-sama lah. Nanti kita kaji sama-sama. Okey. Itu tadi kita dah kira kan. Penuh. Betul tak dengan catatan yang Lokman buat? Betul, ada 5, betul. cikgu. Ada 5 penuh. Ada keluasan setiap satu petak grid tadi. Kita dah kira dapat 1 km persegi. Betul. Bilangan dia adalah 5 untuk yang penuh. 5 darab dengan 1 dapat 5. Ya. Sebab 1 ni adalah mewakili petak yang penuh. Betul. Okey. 3/4. Ada berapa? Ada 5. Betul tak? ada Sama tak dengan 5. catatan? Sama. Betul. Okey, sama juga 5 darab 0.75. Kenapa 0.75? Sebab 3/4 darab dengan 1 dapat 0.75. Darab dengan 5 dapat 3.75. Adakah betul sama dengan catatan yang Lokman buat? Okey. Sama, cikgu. Separuh ada 2. Sama. Betul. Okey, 2 darab 0.5 sebab separuh daripada 1 adalah 0.5. Okey, dapat 1. Yang terakhir 1/4 itu Ada 3. 3, betul. 1/4 adalah sama dengan 0.25 darab dengan 3 dapat 0.75. 5. Okey. Kira jumlah dia adalah 10.7
5 km persegi. Ini sekiranya diukur dalam unit kilometer persegi. Okey, kalau ada dua kan? Ada 2 km, ada tanda 2 dekat atas itu, bermaksud itu adalah kilometer persegi untuk luas. Kalau tak ada 2, bermaksud itu adalah jarak. Okey. Okey. Jadi kat sini saya cuba timbulkan persoalan. Kita cuba tukar kilometer persegi kepada hektar. 10.5 darab dengan 100 hektar dapat 1,050 hektar. Okey. Saya nak beritahu murid-murid di rumah dengan Lokman, saya tahukah anda semua bahawa 1 kilometer persegi bersamaan dengan 100 hektar. Oh, besar, luas. Besar. Banyak harta tu. Betul, Ada 100 kaya, hektar. Boleh buat macam-macam. Tapi yang penting jagalah alam sekitar kita. Betul. Supaya kita dapat gunakan dalam kehidupan kita pada hari ini dan pada masa akan datang. Inilah cara dia untuk kita mengira keluasan sesuatu kawasan dalam peta topografi. Tadilah banyak jawab, banyak memberi respon. Saya ni dengan sejuk hatinya nak bagi Lokman 3 lagi bintang penilaian. Terima untuk kasih, cikgu. Kita sama-sama tadi buat kira luas. Okey, kawasan kampung apa tadi? Kan, kampung tadi. Okey. Okey, cikgu. Bagaimana cikgu menilai prestasi saya hari ini, cikgu? Keseluruhannya sangat baik. Kita tengok, cuba Lokman tunjukkan kalau boleh berapa saya tunjukkan bintang terkumpul. Bintang yang telah saya kumpulkan. Ada berapa di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cikgu. 11. Ya. Macam pemain bola pula. 11 bintang. Okey, tahniah Lokman. Okey, terima kasih, anda memang cikgu. bagus. Begitu juga dengan murid-murid di rumah. Pasti juga anda mempunyai pencapaian yang sama dengan Lokman. Baik, cikgu. Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, latihan pengukuhan, nak bagi faham, nak bagi lebih jelas, kita boleh dapat di portal Delima. Okey, baik. Dan yang terakhir, rumusan ringkas untuk Rumusan pembelajaran hari ini kita faham bahawa adanya skala dalam peta topografi yang membezakan ataupun membandingkan peta topografi dengan permukaan bumi sebenar. Kita juga faham bagaimana kita nak mengukur jarak lurus dengan jarak melengkung dan kita juga dapat memahami dengan jelas bagaimana kita nak mengira keluasan sesuatu kawasan dalam peta topografi. Okey. Didik TV KPM